Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semua sihat ya? Saya Cikgu Azmi akan mengajar kamu bahasa Melayu tahun 3 ya. Ini paparan yang kamu lihat ni adalah paparan buku teks. Paparan buku teks jilid 1 tahun 3. Ni rukun negara. Kandungan. Di kandungan di sini kita lihat berkaitan dengan tema 1 itu kekeluargaan. Jadi unit 1 tema 1 kekeluargaan, unit 1 keluarga cergas. Baik, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Ini pengenalan watak dalam buku teks. Watak dalam buku teks ya. Watak pertama Hanif. Yang kedua Nabila. Saiful ya. Fatin. Seterusnya Yime ya, dan Jeva. Baik, kita pergi kepada tema 1 kekeluargaan. Kalau kita lihat gambar di sini adalah aktiviti kekeluargaan yang dijalankan, yang aktiviti biasa ya, di waktu pagi, senaman ya. Ini senaman yang biasa dijalankan. Ini aktiviti, seterusnya aktiviti perniagaan. Ini Haji Abdul Karim, dia menjual beras. Juga kedai batik ya. Kedai batik. Seterusnya kita lihat aktiviti bersama jiran, kekeluargaan. Jadi musim PKP ini aktiviti ini mungkin tidak dapat dijalankan. Ini adalah suasana aktiviti yang meriah dijalankan oleh keluarga-keluarga yang berdekatan dalam satu taman perumahan ataupun kampung ataupun satu kawasan penduduk ya. Lima murid lihat di sini unit 1 keluarga cergas, mendengar dan bertutur. Tajuk Suria Pagi. Nabila sekeluarga beriadah ya, beriadah. Beriadah ni maksudnya bersenam lah. Bersenam untuk mengeluarkan peluh
beriadah ni aktiviti kecergasan untuk mengeluarkan peluh supaya kita cergas. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh, Melaka. Jadi ini adalah perbualan mereka. Nabila telah bertanya kepada ibunya, "Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini." Jadi yang warna merah ni anak murid-murid semua, warna merah, tulisan warna merah ni menunjukkan ayat tunggal ya. Ayat tunggal. Di sini kalau kita lihat warna merah ya, warna merah ayat tunggal. Murid-murid lihat ya, ayat tunggal ni tidak ada kata hubung. Seterusnya ramai juga yang datang bersenam. Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah, matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencergaskan badan kita. Ibu Nabila menjawab. Kemudian perbualan seterusnya, mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi ayah? Ayah Nabila jawab, cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang dan melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi murid-murid, ini adalah di dalam ni murid-murid boleh mengecam ya, boleh mengecam ayat-ayat tunggal. Contohnya yang dah ayat perkataan ataupun tulisan warna merah ini, dia dah beritahu bahawa ini adalah ayat tunggal. Kemudian seterusnya, kalau kita lihat ayat seterusnya, ramai juga yang datang bersenam. Ini juga ayat tunggal sebab tidak ada kata hubung ya. Tidak ada kata hubung. Kita lihat di seterusnya di sini macam cahaya matahari, kita lihat kita lihat di sini. Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Ini juga ayat tunggal, murid-murid ya. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Yang ni bukan ayat tunggal sebab dan ni adalah kata hubung. Bila kata hubung, dia tak jadi ayat tunggal. Dia disebut ayat majmuk. Seterusnya kita pergi kepada membaca. Membaca ya. Membantu di dapur. Murid-murid nanti boleh membaca di sini. Murid-murid boleh rakamkan, buat rakaman suara,
bacaan murid-murid dan boleh hantar ke dalam grup tahun 3 ya. Grup tahun 3 bijak. Rakaman suara boleh hantar dan beritahu siapa yang hantar ya. Baik, kita cuba baca sama-sama dulu. Membaca bersama-sama ya. Tengok di sini, membantu di dapur. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nazri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sehat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Kita lihat aktiviti ya, murid-murid. Kalau kita lihat aktiviti di sini, membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi di dalam kalau kita lihat di dalam petikan di atas terdapat ayat tunggal dan ayat majmuk. Contohnya warna merah, Nabila ke dapur. Tulisan berwarna merah, Nabila ke dapur. Itu adalah ayat tunggal. Kita lihat ayat majmuk, tulisan berwarna biru. Ya. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Ini adalah ayat majmuk kerana ada kata hubung dan adanya koma di sini ya. Menunjukkan di sini sebenarnya gabungan 3 ayat. Dan seterusnya Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ini adalah ayat tunggal ya, murid-murid. Seterusnya kita lihat Nazri membantu ayahnya. Ini juga adalah ayat tunggal. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ini adalah ayat majmuk sebab ada dan ya. Ini ayat seruan, tetapi ayat seruan ayat majmuk.
ibu pandai memilihnya. Ini adalah ayat tunggal. Puan Zainab tersenyum. Ini juga ayat tunggal. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Yang ini adalah ayat majmuk sebab dia ada kata hubung pancangan yang, ya. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibu. Ini juga adalah ayat majmuk sebab ada kata hubung pancangan yang. Seterusnya, mengapa kita memerlukan vitamin? Ini kata tanya. Dan kata tanya ini adalah ayat tanya juga, dan juga dia ayat tunggal. Kita memerlukan vitamin. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ini adalah ayat majmuk sebab di sini ada kata hubung kerana. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini adalah ayat tunggal. Minda kita pula akan cerdas. Ini juga ayat tunggal. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Jadi ini adalah ayat majmuk sebab dia ada sambil, ya, murid-murid. Seterusnya, setelah ibu siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Ini semua adalah ayat majmuk sebab dia ada dan, ada koma, ya. Dan seterusnya, Nazri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Ini adalah ayat tunggal sebab tidak ada kata hubung di sini. Jadi murid-murid nanti rakamkan bacaan murid-murid ini, ya. Murid baca dan rakam, dan rakaman itu murid hantar dalam grup WhatsApp tahun 3 bijak, ya. Untuk seterusnya, murid-murid boleh buka buku BM, buku aktiviti tahun 3, ya. Murid tulis nama, ya. Nama murid-murid tu murid tulis di sini. Kemudian murid boleh jawab. Cuba tuliskan nombor. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Ini nombor berapa, murid-murid? Ya, ini nombor nombor 3, ya murid-murid, nombor 3. Seterusnya, Encik Ismail, Bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Jadi murid susun, ya. Tengok gambar di sini dan tulis nombor di sini. Nombor ni, nombor-nombor ni murid tulis di sini, ya. Seterusnya kita lihat muka surat 2, ya murid-murid. Muka surat 2, ayat tunggal, ayat majmuk. Baca teks kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Murid tulis, asingkan ayat tunggal yang pertama. Yang pertama ni murid tulis, murid gariskan, ya. Yang ni murid boleh gariskan. Baik.
Jadi kita lihat ini ayat yang pertama. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Ini murid-murid, ini adalah ayat majmuk Ayat majmuk. Sebab apa ayat majmuk? Sebab dia ada yang, untuk. Jadi semua ni adalah kata hubung. Murid tulis di sini ya. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang tak muat murid Nanti murid tulislah di sini. Dia tak muat ya. Kena tulis tulisan kecil lah sikit ya, murid. Jadi untuk ini adalah nombor 1 ayat majmuk ya murid. Ayat majmuk. Untuk nombor 1 ya. Dan seterusnya beliau membuat lempeng kelapa. Jadi yang ni murid-murid, ini adalah nombor 1 untuk ayat tunggal ya. Ayat tunggal. Dia tulis di sini. Beliau membuat lempeng kelapa. Okay. Seterusnya kita tengok ayat ini. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ini juga adalah ayat tunggal. Ayat tunggal yang murid. Nombor 2. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ikan bilis. Seterusnya, ayat seterusnya, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Ini adalah ayat majmuk ya. Ayat majmuk. Ini untuk ayat majmuk yang kedua. Dan seterusnya, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Ini pun ayat majmuk ya murid. Majmuk yang ketiga. Ayat majmuk ya. Dan seterusnya ini pun ayat majmuk yang keempat. Sebab dia ada dan. Ini ada dengan Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Ini ayat
Ini ayat majmuk ya murid-murid. Ini adalah ayat majmuk. Dan seterusnya yang ini adalah ayat tunggal ya. Ayat tunggal yang ketiga. Ayat tunggal. Nah, Imran suka Imran suka Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka makan jus oren. Ini ayat majmuk yang ke dah berapa tadi ayat majmuk? Ini yang keempat ni. Majmuk yang keempat. Ni ayat majmuk, ni ayat tunggal.